Lutfi? Ada Ustazah. Ada Ustazah. Okey. Baru 21 orang. Baiklah, kita mulakan kelas kita dengan membaca doa belajar. Minta seorang baca. Baca doa. Tak ada ke yang nak volunteer baca doa? Saya baca. Okey, Firdaus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey. Terima kasih Firdaus. Baik, hari ni kita cuma nak tengok buku Modu Gemilang. Kita nak fokus bahagian belakang muka surat 75. Akhlak Islamiah. Okey, akhlak tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Surat 75 semua. Baik, kamu tak nak buka kamera ke? Tak mandi lagi Ustazah. Tak mandi lagi. Apa ni, mungkin minggu depan Ustazah nak ni lah, apa tu, Puan Mai, dia nak cerak kali kedua semua cikgu bawah dia, semua cikgu lah, bukan bawah dia je. Macam Ustazah pun ada juga mencerap 5 orang cikgu bawah Ustazah pun kena cerap lagi sekali untuk kali kedua. Jadinya Ustazah tengok macam nak kena kelas kamu lah juga, sebab tengok susunan jadual tu mungkin hari Khamis ni kot, hari Khamis depan, tapi tajuk dia macam mencabar sikit lah kot minggu depan. Tengoklah macam mana, kalau jadi Ustazah bagi tahulah, sebab Ustazah pun tak bagi lagi jadual dekat Puan Mai. Okay, apa-apa hari Isnin tu Ustazah bagi tahu Dan nanti kalau boleh buka lah kamera. Boleh? Bersedia? Boleh Ustazah. InsyaAllah boleh. Sebab cikgu memang dia 3 kali sebenarnya dia pencerapan setahun. Di awal tahun tu pencerapan Kediri. Kediri tu maksudnya cikgu sendiri yang nilai diri sendiri bagi markah. Lepas tu yang kedua pencerap kita lah, siapa yang dia bagi nama, kita kena dengan siapa. Lepas tu tengah tahun dengan hujung tahun sekali lah. Macam tahun lepas sekali je kena, sebab tahun lepas waktu dia kot. Kan kita buka sekolah, lepas tu tutup kan. Jadi sekali. Tahun ni Puan Mai dia banyak masa pula, dia nak buat 2 kali. Jadi bila Puan Mai buat 2 kali, semua yang lain-lain pun kena gerak jugalah. Semua kena 2 kali pencerapan. Dan ada cikgu dah selesai dah pun 2 kali. So Ustazah rasa Ustazah nak minggu depan lah kot, hari Khamis tengoklah. Malah nak tangguh-tangguh. Okay So hari ni tadi Ili sihat ke? Biasalah pagi-pagi sejuk sikit, mandi awal. Kamu tak mandi lagi tak apa. Okay, sekarang Ili tadi buka kamera Ili. Tak ada Ustazah, saya seorang je buka, malu Ustazah. Dia malu Ustazah, dia malu. Apa malu pula, pakai tudung kan, tutup aurat. Okay, muka surat 75 nanti semua orang kena respon ni, soalan ni. Kena bagi jawapan, nak tengok kamu jawab macam mana. Ingat tak lagi tajuk tingkatan 4. Okay, soalan yang pertama, gunakan pensel jangan lupa.
Nyatakan maksud bersikap benar. Okey, macam mana cara nak jawab soalan ni? Okey, awak kena tulis dia punya intro. Kata kunci apa? Maksud bersikap benar ialah apa? Apa jawapan dia? Tidak berdusta dari segi perkataan, perkabaran dan perbuatan. Okey, tidak berdusta dari segi Perkataan, lagi perkabaran dan perbuatan. perkabaran dan juga perbuatan. Okey. Siapa yang belum jawab lagi, sila jawablah. Sebab kali pertama ni memang kamu kena jawab dengan Ustazah. Okey, lepas ni kamu kena padam balik, jawab sendiri. Okey. Yang kedua, dia tulis kata kunci tidak berdusta je. Jadi kamu kena pandai-pandai lah sambung sendiri ya. Okey, yang kedua, apakah hukum bersikap benar? Hukum bersikap benar. Dah ada dah kat situ. Wajib. Wajib. So, hukum bersikap benar dash wajib. Okey. Kemudian yang ketiga, jelaskan dua contoh bersikap benar dalam aspek berikut. Okey, tutur kata. Pak yang baru masuk ni muka surat 75 buku modul gemilang ya. Okey, jelaskan dua contoh bersikap benar dalam aspek berikut. Yang pertama dari segi tutur kata, yang kedua keazaman dan cita-cita. Baik, tengok dekat tepi. Jawapan dia kata kunci dia dah bagi. Okey, dot apabila berkata-kata. Okey, lepas tu yang kedua dot diri daripada dot. Mengeluarkan dosa. Itu jawapan untuk tutur kata tu. Siapa nak cuba jawapan yang pertama ni? Tutur kata. Dua contoh. Saya Ustazah. Okey, Ain. Okey. Silakan Ain. Apa tu? Tidak berbohong apabila berkata-kata dalam semua keadaan. Tidak berbohong apabila berkata-kata dalam semua keadaan. Okey. So, dia ambil isi yang pertama kan. Atas tu apabila dot apabila berkata-kata. Lepas tu Ain dia tambah apa? Tidak berbohong apabila berkata-kata dalam semua keadaan. Okey, betul lah. Okey. Jawapan yang kedua tu? Memelihara diri daripada pengeluaran lafaz yang jelas mendatangkan dosa dan mengelirukan. Dalam pengeluaran, ya. Mengeluarkan. Pengeluaran ni macam apa? Produk apa? Memelihara daripada mengeluarkan kata-kata yang jelas mendatangkan dosa. Kan ada dosa kan? Memelihara. Yang lain salin. Firdaus salin tak tu? Macam termenung je. Okey, memelihara diri daripada mengeluarkan lafaz ataupun kata-kata yang jelas mendatangkan dosa. Okey, ada yang tak sempat ke? Jajuk tingkatan 4 ni. Okey, keazaman dan cita-cita. Bertekad tindakan dengan keazaman. Okey, Aina dah sihat Aina? Hello. Aina, Adrina dah sihat ke? Alhamdulillah. Okey. So, cuba jawab yang kedua tu. Bertekad tindakan dengan keazaman tu lah. Keazaman dan cita-cita. So, apa contoh dia kita bersikap benar dalam perkara berikut? Dapat tak? Tak dapat Zozo. Tak dapat bertekad tu? Tak.
Okey, siapa boleh bantu Aina? Saya. Saya. Siapa tu saya? Ain. Ain lagi. Apa soalan Ustazah? Tu jawapan yang kedua tu. Untuk soalan B. Jelaskan 2 contoh bersikap benar dalam aspek keazaman dan cita-cita. Tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman untuk mencapai matlamat. Keazaman yang dilakukan seiring dengan tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman. Okey, betul tak jawapan tu? Okey, betul lah jawapan tu. Tindakan yang seiring dengan, ulang balik Ain. Tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman untuk mencapai matlamat. Okey. Tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman untuk mencapai matlamat. Okey. Ataupun nak pendekkan lagi pun boleh tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman. Cukup sampai situ pun dah betul dah. Okey. Kalau yang bertekad tu, bertekad untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Bertekad untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Yang itu untuk poin yang bertekad tu lah. Okey. So yang keempat pula. Soalan yang keempat Ustazah nak siapa? Akmal. Akmal tak ni lagi ya? Alisha. Alisha? Baca soalan nombor 4 dan jawab. Ya Ustazah. Nombor 4 Ustazah. Ya, nombor 4. Nyatakan 2 contoh bersikap benar dalam niat dan kemahuan. 2 contoh bersikap benar dalam niat dan kemahuan. Yang pertama ialah berniat ikhlas kerana Allah SWT. Okey. Yang kedua berniat untuk membuat kebaikan semata-mata. Berniat untuk membuat kebaikan semata-mata. Okey, yang bawah tu, yang atas tu berniat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bagus. Okey, yang keempat, nyatakan 2 contoh bersikap benar dalam niat dan kemahuan. 2 contoh bersikap dah tadi ya. 2 contoh bersikap benar dalam menepati janji. Dalam menepati janji pula. Can I try Ustazah? Okey, Farzana nak cuba? Ya. Okey. Wait, where is it again? Okay. Menunaikan apa-apa yang telah dijanjikan. Okey, menunaikan apa-apa yang telah dijanjikan. Betul. Bagus. Yang kedua tu, kalau dia sebab dia nak 2 contoh. Berjanji dengan apa-apa yang mampu ditunaikan. Berjanji dengan apa-apa yang mampu ditunaikan. Okey. Itu contoh. Ustazah, Ya. kalau yang ni buat dash boleh? Yang ni semua dash lah. Mudah lah. Ni soalan dari yang kita tengah buat ni adalah soalan KBKK. Jadi soalan KBKK dia kena jawab dash 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 sahaja. Faham tak? Yang jawab dalam perenggan tu soalan kebat sahaja. Yang lain semua dalam bentuk dash dash dash. Boleh? Okey Ustazah. Boleh. Nak tahu KBKK dia ada apa? Soalan contoh apakah, nyatakan, jelaskan, terangkan. Itu semua soalan KBKK lah. Ustazah, yang contoh pun kena buat intro ke? Contoh tu buat je contoh. Contoh bersikap benar, gitu je. Lepas tu buat dash. Okey, kemudian soalan seterusnya tadi Ustazah. Nombor 6 pula ya. Nombor 6, jelaskan 2 contoh sikap benar yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ini soalan nombor 6, minta amal. Senyum je Firdaus tengok. Sekejap ya. Nama Ammar. 2 contoh sikap benar. Ammar, buka kamera. Buka kamera? Oh, kamera tak ada. Alamak. Lah saja.
Tiba-tiba tak ada kamera. Sekejap. Jelaskan dua contoh sikap benar yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Apa tu? Dia punya point apa? Tidak menokok. Menokok apa? Sebab tengok, menokok tu apa? Menokok tu apa? Merokok saya tahu, menokok saya tak tahu. Sekejap. Saya cuba yang bawah-bawah boleh? Yalah. Okey, nak tinggalkan yang tu. Nak buat yang bawah. Buat yang bawah. Okey, boleh? Contoh. Tidak mengikut kehendak, bersikap benar, bergurau. Rasulullah SAW tidak bergurau secara berlebihan. Boleh? Tidak, Rasulullah SAW tidak bergurau secara berlebihan. Ataupun dengan tidak bergurau dengan cerita palsu. Okey. Rasulullah SAW tidak bergurau dengan cerita palsu. Sebab yalah, kalau kita ni kadang-kadang bergurau, kita reka-reka cerita kan. Ke sangat nak menyangka orang dan sebagainya. Tapi Rasulullah tak buat semua benda tu. Okey, yang menokok tu apa sebenarnya? Menokok apa? Apa perkataan? Menokok tambah. Menokok tambah. Menokok tambah. Menokok tambah apa? Dari segi apa? Cerita. Ayat yang disampaikan. Ayat yang disampaikan. Okay. Maksudnya Rasulullah SAW tidak menokok tambah ayat yang disampaikan. Contohnya apa? Macam Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Rasulullah sampaikan apa yang baginda terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda tak memesongkan ayat tu, tidak menokok tambah dan sebagainya. Jadi itu jelas menunjukkan sifat benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi apa tu? Perkataan kan. Apa maksudnya dalam menyampaikan wahyu. Okey. Dah dua. Kalau tidak mengikut kehendak tu contohnya jawapan nak buat apa? Ajaran Islam yang disampaikan tidak mengikut kehendak peribadi. Tidak mengikut kehendak peribadi baginda lah. Okey, sebab semuanya disampaikan mengikut apa yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya soalan 7. Soalan 7, terangkan dua hikmah ataupun kelebihan bersikap benar terhadap diri atau individu. Okey, terangkan. Kalau soalan terangkan, apa dia? Formula dia kena ada isi dan huraian. Jadi dah bagi dah jiwa tenang kerana apa? Daripada sifat munafik kerana. Kan? Bila nak sambung dengan huraian mesti ada kata hubung. Kata hubung yang dia hitamkan tu, kerana tu. Okey. Siapa nombor 7 ni? Azril? Azril masuk dah? Azril ada tak? Belum masuk, Ustazah. Belum masuk pula. Tidur ke Azril ni? Okey, kemudian Farzana dah tadi cuba. Firas? Ya Ustazah. Jawab Firas. Nombor 7 tu, soalan terangkan. Boleh? Kalau kita bersikap benar, apa kelebihan pada diri kita? Jawapan dah ada. Oleh orang ramai macam tu boleh Ustaz? Acah tengok kat tepi tu. Kat tepi ada jawapan tu sebelah kanan, sebelah kata kunci. Jiwa tenang. Ambil yang tu je. Jiwa tenang kerana apa? Ataupun jiwa tenang. Jiwa menjadi tenang ke. Buat ayat yang cantik sikit depan tu. Sebab apa kita jiwa tenang? Bila kita bercakap benar ni, bersikap benar. Kerana jujur. Kerana jujur. Jiwa tenang ataupun jiwa menjadi tenang kerana bersikap jujur.
Boleh tak? Boleh. Kalau kerana tidak dibenci oleh orang ramai macam mana? Kerana tidak dibenci orang ramai. Itu macam awak nak buat isi tidak dibenci orang ramai. Ke apa Firas? Sorry saya baru bangun. Tadi kelas sebelum ni tak buat kerja Dah buat malam tadi lah. Buat malam tadi? Cikgu bagi awal ke? Cikgu Zarina bagi awal malam. Okey. Apa ya tadi? Ambil yang jiwa tenang tu. Cuba. Jiwa tenang ataupun jiwa menjadi tenang ataupun menjadikan jiwa tenang kerana tadi siapa jawab tadi tidak kerana bersikap jujur. Amal jawab kan? Boleh, betul lah tu. Jiwa tenang sebab apa? Sebab kita bersikap jujur dalam tindakan. Boleh. Ataupun jiwa menjadi tenang kerana tidak melakukan dosa. Kita tak buat dosa sebab kita bercakap benar kan? Kalau menipu, berbohong, barulah buat dosa. So jiwa tak akan tenang. So jawapan dia, jiwa tenang kerana bersikap jujur. Jiwa tenang kerana tidak melakukan dosa. Okey, poin yang kedua pula sebab dia nak dua tu. Daripada sifat munafik kerana. Boleh ni tak? Jawab yang kedua tu. Azril pula. Siapa tadi? Firas. Cuba yang kedua pula. Aduh. Firas tak dapat ke? Kau tak dapat? Pas kat orang lain dulu lah Ustazah. Okey. Siapa nak bantu? Firas. Siapa nak bantu Firas? Saya try lah Ustazah. Haiman. Haiman nak try. Okey. Cuba. Terpelihara daripada sifat munafik kerana tidak bercakap bohong. Terpelihara daripada sifat munafik kerana tidak bercakap bohong. Terpelihara daripada sifat munafik kerana tidak bercakap bohong. Sebab salah satu sifat munafik ialah cakap bohong kan? Boleh? Betul? Boleh? So tengok mana yang sesuai lah dengan isi tu kan yang kita nak jawab tu. Ustazah. Okay. Lagi? Apa? Siapa? Kalau buat terhindar boleh ke Ustazah? Terhindar? Boleh. Boleh. Terhindar daripada sifat munafik. Betul? Boleh je. Okey. Ustazah harap kamu salin sebab tak nampak ni. Okey, terangkan dua hikmah atau kelebihan bersikap benar kepada masyarakat pula. Kalau masyarakat dia fokus kepada masyarakat lah. Tapi dia punya cara dia sama juga iaitu ada isi ada huraian. Okey. Saling bekerjasama kerana. Okey, macam mana kita nak sambung ayat tu jadi ayat yang sempurna? Saling bekerjasama. Haryani? Ya Ustazah. Saling bekerjasama kerana wujud perasaan saling mempercayai. Okey, saling bekerjasama kerana wujud perasaan saling mempercayai. Betul. Okey, betul. Okey, yang lain yang tak dapat tu, yang belum dapat jawapan sila salin ya. Saling bekerjasama kerana wujud perasaan saling mempercayai. Okey. Yang kedua, menjadi contoh kerana apa? Menjadi contoh kepada siapa? Kena tambah sikit. Can I try? Okey. Menjadi contoh teladan kepada orang lain kerana maruahnya dipandang tinggi. Okey, betul. Menjadi contoh kepada orang lain kerana
maruahnya dipandang tinggi. Betul lah tu. Menjadi contoh kepada orang lain kerana maruahnya dipandang tinggi. Okey. Okey, habis tajuk bersikap benar menjauhi kemunafikan, tajuk 3 tempat. Okey, ada lagi tajuk 3 tempat juga, tajuk dia khauf dan raja'. Ingat ke tak lagi ni tajuk khauf dan raja'. Okey. Soalan yang pertama, nyatakan maksud sifat berikut. Yang pertama, khauf. A tu khauf. Okey, so kena ikut sebiji-sebiji dalam buku. Kalau dia tanya maksud. Okey, apa dia khauf? Husna? Husna dia... Husna tak ada? Tak ada, dia sakit. Oh, ya ke? Saya try Ustazah. Siapa nak try? Nabil. Nabil, okey, bagus Nabil. Nyatakan maksud sifat berikut, khauf. Khauf bermaksud takut kepada kemurkaan dan azab Allah SWT dengan menjauhi segala larangannya. Okey, betul. Bagus. Jawapan dia takut kepada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, khauf tu maksudnya takut Takut apa? Takut kepada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjauhi segala larangannya. Dengan menjauhi segala larangannya. Okey, sudah? Dah Ustazah. Okey. Kemudian rojak. Rojak apa pula? Takut kepada kemurkaan Allah. Saya cuba Ustazah. Kamal? Ha. Okey, cuba. Okey, maksud rojak ni mengharapkan keredaan Allah dengan melaksanakan perintahnya. Okey, betul. Mengharapkan keredaan Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya. Nak cantik lagi, tambah. Dan menjauhi larangannya. Okay, mengharapkan keredaan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Okay. So, ada kaitanlah di antara khauf dengan rojak kan? Khauf, kita takut kepada azab Allah, takut dengan dosa. Okay, rojak pula kita mengharapkan keredaan Allah. Bila kita takut dengan kemurkaan Allah tadi, maka kita akan sentiasa melakukan perintahnya semata-mata untuk mendapatkan keredaan. Itu kaitan di antara khauf dan rojak. Okey, nombor 2. Jelaskan 2 konsep khauf dan rojak yang seimbang. Okey, siapa nak jawab ni? Ili? Lagi tanya Ustazah, dia kata Ustazah tadi. Pandai je Firdaus ni, bila masa pula. Ili dia tak ke dah keluar? Dia tertidur kot, biasalah tu. Ya Ustazah, saya dia punya tandas. Apa Ustazah soalan? Okay. Soalan yang seterusnya tu nombor 2. Jelaskan 2 konsep khauf dan rojak yang seimbang. Rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekejap. Berlumba-lumba tu. Yang berlumba sekejap. Jangan malu di tengah malu ni. Tak ada, sekejap. Perasaan rojak akan mendorong seseorang untuk berlumba melakukan ibadat tanpa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, panjang jawapan dia. Jelaskan 2 konsep khauf dan rojak yang seimbang. Berlumba-lumba lakukan dia punya kata kunci kan. Okey, so perasaan rojak mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadah. Cukuplah. Itu je. Perasaan rojak mendorong seseorang untuk berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Okey. Ustazah. Ada line dia kecil tau. Saya tak buat intro. Oh, line kecil. Tak apa. Okey. Boleh. Kalau tak muat, itulah Ustazah sepatutnya kamu kena buat sebab nak melatih kan. Takut nanti bila dah biasa jawab macam ni, nanti dalam periksa
tak buat. Tapi kalau ruangan tak cukup tu, pandai-pandailah kamu kena ingatlah tapi nanti intro tak apalah kamu dash je jawapan tu sebab memang ruangan dia kecil. Dia tak muat. Tapi ingat bila jawab periksa mesti kena buat intro lah. Okey. Kemudian soalan jawapan dia nak 2 kan? Satu lagi balasan neraka tu. Balasan neraka siapa nak jawab? Julia Sah. Ya Ustazah. Cuba Julia. Nombor 3 Nombor 2. Masih soalan yang kedua tapi jawapan yang kedua balasan neraka tu. Mempunyai perasaan takut terhadap balasan neraka akan menjadi benteng daripada perbuatan maksiat. Mempunyai perasaan takut terhadap balasan neraka akan menjadi benteng melakukan maksiat. Okey? Betul lah jawapan tu. Ataupun kalau nak gunakan perkataan khauf pun boleh juga. Perasaan khauf terhadap balasan neraka kan akan menjadi benteng melakukan maksiat. Maksudnya bila kita ada perasaan takut kepada azab neraka tu, kita terhalang daripada melakukan maksiat. Okey. So nombor 4 pula. Nyatakan 2 cara ataupun usaha untuk mendapatkan sifat rojak ni. Macam mana cara kita nak dapatkan sifat rojak? Merayu dan merintih, amal ibadah, bermujahadah, hawa nafsu. Tadi Nabil dah. Amir Hakimi cuba jawab. Amir dia tak ikut Ustazah sebab mic dia ada tu problem. Tak tahu dah ikut. Ya ke? Tak ada pun mesej Ustazah bagi tahu masalah-masalah tu. Yang tak masuk tadi Husna sakit kan? Ustazah. Lepas tu Adam ada tak hari ni Adam? Oh awal sangat Ustazah. Dia nak ada. Adam ni lagi? Yang tak ada Ham lah kan? Tiga orang lagi seorang. Ke Amir ada dalam ni? Amir ada tak? Memang tak ada Ustazah. Amir Ya. ada. Saya nak try Tu ada Amir tu. Sekejap Amir dia bagi jawapan dekat sini kejap ya. Sentiasa mengingati mati agar wujud sifat khauf dalam diri. Okay, soalan dia 2 usaha untuk mendapatkan sifat khauf dan rojak. So Amir ni dia tak ambil isi dekat tepi tu. Buat ayat sendiri. Sentiasa mengingati mati agar wujud sifat khauf dalam diri. Yang ni boleh terima tak sebenarnya? Ustazah. Ya. Ustazah macam ni kotak keempat atas tu. Ustazah dah terlanjau. Apa panggil apa? Terlajak. Ya, Ustazah baca. Salah grammar tu. Bukan terlanjau mah. Oh sorry. Saya tak tahu itu apa. Betul. Sebab kan dia memang sebab Ustazah patutnya bila tengok dekat ni kena buka spek mata. Bila pakai spek ni dia macam tahu je lah kan rambut dekat ni. Okey tak apa. So soalan nombor masih kita soalan nombor 3. Ke 4? 3 dah sampai 3. Jelaskan 4 cara kan untuk mendapatkan sifat khauf. Okey, so tadi Amir jawab apa jawapan dia? Sentiasa mengingati mati agar wujud agar wujud sifat khauf dalam diri. Betul. Okey, sentiasa mengingati mati agar wujud sifat khauf dalam diri. Okey, betul. Jawapan yang kedua? Siapa nak cuba yang kedua? Saya. Nora. Cuba Nora. Sentiasa mengambil iktibar daripada kaum terdahulu. Okey, betul. Sentiasa mengambil iktibar daripada kaum yang terdahulu. Okey, betul. Lagi? Dia nak 4 tu, 4 cara.
Kalau dia nak 4 cara, 4 markah, jenuh nak jawab. Maksudnya jawapan awak memerlukan jawapan yang banyak lah. Tetapi kalau dia kata 2 cara, 4 markah, untung. Kan soalan jelaskan pula tu, sebab soalan jelaskan dia tak memerlukan kepada huraian. Dia jawapan pendek saja kan. Memadai ayat yang sempurna. So kalau dia nak kat sini 4 ni, dia maksimum markah 4. So 4 markah 4 cara. Kena jawab 4 lah. So kena tahu. Okay, yang pertama tadi dah, yang kedua, yang ketiga, berkawan, bertaubat tu. Berkawan dengan siapa? Berkawan dengan ulama dan para salihin. Okey, bagus. Berkawan dengan ulama dan para salihin. Okey, betul. Kemudian satu lagi. Mengingati bertaubat. Satu perkataan bertaubat tapi kita nak jadikan dia 4 atau 5 patah. Macam mana nak jawab? Sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh ataupun sentiasa bertaubat apabila melakukan kesalahan ataupun dosa. Okey. Boleh. Janji awak tahu cara nak jawab soalan jelaskan. Okey, soalan 4, nyatakan 2 cara atau usaha untuk mendapatkan sifat rajah. Okey, yang ini soalan nyatakan pula. Kalau ikutkan soalan nyatakan tak perlu panjang, pendek saja jawapan dia. Okey, dia nak 2 cara, merayu dan merintih. Tapi kalau jawab merayu dan merintih tu, kita macam confused lah pula. Merayu dan merintih macam mana kan? So tambah sikit lah ayat dia, nak bagi ayat tu kita faham. Bila pemeriksa tanda dia faham jawapan kamu. Okey, merayu dan merintih apa? Siapa pula tadi? Amir dah. Adam tak ada. Adham tak ada. Adri? Ya, Ustazah. Tidak berputus asa dengan merayu dan merintih kepada Allah. Panjangnya jawapan. Dia sebenarnya tak perlu panjang sebab jawapan dia, soalan dia nyatakan. Okey, kalau merayu dan merintih, tambah sikit je. Merayu dan merintih kepada Allah. Cukup. Okey, merayu dan merintih kepada Allah. Sebab kita nak dapatkan keredaan Allah kan. Rajak tu. Kemudian amal ibadah. Okey, satu lagi Adri jawapan amal ibadah tu. Macam mana nak buat? Amal ibadah. Melakukan amal ibadah dengan istiqamah. Dengan istiqamah, bagus. Okey, ataupun dengan bersungguh-sungguh. Beribadat dengan bersungguh-sungguh. Okey. Boleh je ubah dia punya perkataan tu. Kalau dia buat amal ibadah tu beribadah pun tak apa. Okey. Seterusnya. Okey, kalau bermujahadah hawa nafsu tu, bermujahadah maksudnya berjihad kan? Okey, boleh juga tulis bermujahadah melawan hawa nafsu ataupun bermujahadah menentang hawa nafsu. Okey. Yang kelima, soalan yang kelima, terangkan 3 hikmah atau kelebihan mengamalkan khauf dan rajak dalam kehidupan. Yang ini pun soalan terangkan. Dia dah bagi jawapan kat tepi, mendidik jiwa kerana apa? Okey, siapa nak jawab ni? Adri, Daniel. Daniel Hakim. Semula-semula panjang sangat, mendidik jiwa insan. Okey, isi. Okey, betul. Daniel. Mendidik jiwa insan yang sentiasa mendidik jiwa insan yang sentiasa menjauhi larangan Allah. Okay, mendidik jiwa insan yang sentiasa menjauhi larangan Allah kerana takut akan kemurkaannya. Kerana takut akan kemurkaannya. Okey, betul. Okey, jawapan yang kedua.
Dia ni dah tulis tu. Okey, jawapan yang kedua. Insan yang bersungguh-sungguh kerana. Daniel, Firdaus dah, Kamal, Nikmatul Akbar. Nik, cuba Nik. Sekejap Ustazah. Kalau saya ambil jawapan yang bawah boleh Ustazah? Boleh. Mengingati Allah. Boleh. Hikmah mengamalkan khauf dan rojak dapat tidak. Jawapan mesti dash tau. Dash je, Nik. Okey, awak bagi intro tadi kan? Okey, intro dia hikmah mengamalkan khauf dan rojak, 3 hikmah mengamalkan khauf dan rojak, lepas tu bawah dia dash. Mesti jawab macam tu. Okey. Okey, dash apa jawapan dia? Awak nak yang isi yang ketiga tu, mengingati Allah SWT kerana melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah dalam setiap keadaan. Okey. Betul. Isi, baru isi, belum sampai lagi tu. Kalau jawab situ baru dapat 1 markah. Kerana melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, isi. Okey, kerana dapat tak Nik? Tengah blank Ustazah. Tak dapat? Sekejap. Okey, kalau soalan terangkan, awak faham tak Nik? Kena ada isi dan huraian. Faham tak? Ya. Maksudnya kena ada isi, ada huraian. Okey, awak dah jawab isi tadi. Nak sambung dengan huraian, dia kena ada kata hubung. Kata hubung tu dia dah buat tu kerana. Okey. So awak dah betul dah jawapan isi campur dengan kerana tu. Okey, so huraian dia tu kerana apa kita dapat mengingati Allah tu? Ustazah. Kalau kerana selalu beribadah boleh ke? Melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah kerana selalu beribadah kepada Allah. Boleh. Tak ada masalah. Sebab dia ada kaitan. Nik boleh tak Nik? Boleh Ustazah. Okey, ataupun kerana yakin dengan kuasa Allah. Boleh juga, ya, kerana yakin dengan kuasa Allah. Okey, satu lagi, bersungguh-sungguh tu. Insan yang bersungguh-sungguh kerana apa? Melahirkan insan yang sentiasa bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan, okey. Kerana yakin Allah melihat dan menilai setiap perbuatannya. Okey, bagus. Kerana yakin Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat setiap perbuatannya. Okey. Melahirkan insan yang sentiasa bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan kerana yakin Allah sentiasa melihat setiap perbuatannya. Okey, itu kesan lah. Kesan pula hikmah. Hikmah ataupun kelebihan kita mengamalkan sifat khauf dan rojak dalam kehidupan kita lah. Okey. Terus kepada tajuk yang ketiga ya, dalam tingkatan 4 ni, wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Okey, apa dia maksud wasatiyah? Apakah maksud wasatiyah? Wasatiyah. Apa maksud dia? Sekejap, Ustazah nak panggil. Nisrin. Nisrin. Ya, cikgu.
Cuba Nisrin. Apa maksud wasatiyah? Baik, Nisrin, kalau tak ingat yang apa maksud dalam buku tu, maksud yang panjang tu kan, maksud sebenar wasatiyah. Okey, yang awak faham lah wasatiyah tu apa benda? Wasatah. Wasatah apa maksud dia wasatah? Yang lain. Siapa tahu? Apa Ustazah? Wasatah, apa maksud dia? Pendekatan. Pendekatan? Tak. Sederhana. Sederhana. Adrina kata sederhana. Okey, ataupun sederhana pertengahan, wasatah, tengah-tengah. Okey? Jadi apa maksud dia kat situ? Sederhana. Nisrin? Pendekatan yang macam mana? Dari segi maksud dia. Nisrin ada buku rujukan tak? Ada. Ada. Tajuk kita kata 4. Pendekatan yang macam mana? Apa-apa? Tak, pendekatan. Maksudnya pendekatan yang sederhana. Okey, pendekatan yang sederhana, seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan. Itu maksud wasatiyah. Okey, sebab dia ada 4 prinsip wasatiyah ni. Okey, dia sederhana, dia seimbang, dia adil dan cemerlang dalam setiap tindakan. Okey. So salin dia punya maksud wasatiyah. Okey, maksud wasatiyah iaitu pendekatan yang sederhana, okey, seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan. Okey. Boleh? Salin tak Nisrin? Salin. Okey. So itu maksud wasatiyah semua? Okey, nyatakan 2 prinsip wasatiyah. Okey, dia nak 2 je. Tadi Ustaz dah sebut dah. Prinsip dia ada 4 tadi tu. Okey, jawapan pun dah ada kat tepi kan? Kesederhanaan, kecemerlangan, keadilan, keseimbangan. Okey, tengok pada soalan dia nyatakan. Okey, kamu gariskan nyatakan. Maksudnya jawapan dia nak pendek sahaja. Satu perkataan pun memadai. So, macam mana cara nak jawab? Okey, dash kesederhanaan. Okey, bawah dia dash lagi kecemerlangan. Okey, 2. Dia nak 2. Kalau nak tulis 4 semua pun tak ada masalah. Keadilan, keseimbangan. Okey, soalan 3, nyatakan maksud kesederhanaan. Okey, ni masuk kesederhanaan pula. Prinsip yang pertama iaitu kesederhanaan. Apa maksud dia? Siapa nak cuba? Lily, Nur Lily Syakira? Lily? Tidur ke Lily? Banyak kali dah Ustazah panggil Lily tak jawab kan? Kalau segan nak cakap tulis Lily. Tak ada ni. Okey, cuba yang lain. Lepas Lily apa? Siapa? Nora Aisyah. Aisyah? Ya, Ustazah. Okey, jawab Aisyah.
maksud kesederhanaan, melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Okey, bagus. Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Itu maksud kesederhanaan. Okey. Kemudian, jelaskan dua cara ataupun usaha mengamalkan aspek kesederhanaan dalam melakukan tugas. Okey. Jelaskan dua cara mengamalkan aspek kesederhanaan. Okey, dalam melakukan tugas, okey, jawapan dah bagi sempurna dan bertanggungjawab, mematuhi arahan khalifah di muka bumi. Okey, macam mana nak sambung, nak jadikan ayat yang sempurna? Aisyah, Nora. Nora dah jawab yang tadi. Novi? Novi. Melakukan tugas dengan sempurna dan penuh tanggungjawab. Melakukan tugas dengan sempurna dan penuh tanggungjawab. Okey, betul. Yang kedua, memenuhi syarat dalam menjalankan tugas, mematuhi arahan dan prosedur. Okey, betul. Memenuhi syarat dalam menunaikan tugas, mematuhi arahan dan prosedur. Okey, dalam menjalankan amanah. Okey, yang ketiga. Khalifah di muka bumi tu macam mana nak jawab? Sajalah yang nak jawab yang ketiga tu. Melaksanakan apa? Melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Okey, betul. Menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Okey, bagus. Okey, itu kesederhanaan. Okey, yang kedua prinsip keseimbangan. Maksud keseimbangan rohani, jasmani dan akal je dia bagi. So, macam mana nak buat ayat? Nak bagi maksud yang lengkap tentang keseimbangan ataupun usaha mengamalkan aspek keseimbangan dalam aspek berikut. Rohani. Okey, dia dah bagi dah kat situ ibadah, fardu dan sunat, ikhlas, berzikir. Okay, macam mana cara kita nak mengamalkan keseimbangan dari segi rohani itu? Okey, Mulia. Mulia? Mulia pun tidur juga ke? Mulia tidur? Aduh lah. Gimana ni? Okey, sambunglah Nabila. Ya Ustazah. Okey. Nabila jawab macam mana cara ataupun usaha untuk mengamalkan aspek keseimbangan dari segi rohani. Ibadah fardu dan sunat tu. Macam mana nak buat ayat? Melaksanakan apa? Melaksanakan ibadat fardu dan sunat dengan istiqamah. Okey, betul. Melaksanakan ibadah fardu dan sunat secara dengan istiqamah. Okey, betul. Yang kedua, menghayati Al-Quran dan berzikir dengan bersungguh-sungguh. Okey, betul. Menghayati Al-Quran dan berzikir dengan bersungguh-sungguh. Okey, kalau ikhlas tu lagi senang. Mengamalkan ibadah dengan ikhlas. Okey, bagus. Okey, yang kedua dari segi akal. Akli. Syikin. Syikin? Ya Ustazah. Cuba Syikin. Menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Okey. Kedua, menjauhi larangan yang boleh merosakkan akal. Okey, bagus. Okey, jaga akal dengan menggunakan akal dengan sebaiknya, menjauhi larangan yang boleh merosakkan akal. Okey, bagus. Jasmani. Dari segi jasmani, Rushda. Cepat Rushda. Ya Ustazah. Jawab Rushda. Mengambil makanan yang baik dan seimbang dengan berehat dengan secukupnya setelah penat bekerja. Okey.
Aduh, call Ustazah. Okey, betul. Okay. Betul tadi sudah jawab apa tadi Ustazah? Dengar. Mengambil makanan yang baik dan seimbang. Okey. Yang kedua, berehat dengan secukupnya setelah penat bekerja. Okey. Berehat, mengambil rehat yang secukupnya setelah penat bekerja. Okey, itu cara kita nak jaga tubuh badan kita kan. Maknanya walaupun kita penat bekerja, kita juga perlu berehat. Itu maksudnya seimbang kan. Lepas tu kena jaga pemakanan kita dan sebagainya lah. Okey, sikit lagi soalan nombor 7. Nyatakan maksud keadilan. Apa dia adil? Adil pula. Siti Sumayyah, cepat Sumayyah. Nak ambil masa dah ni. Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat. Dengan tempat. Okey, betul. Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat. Okey. Bagus. Okey, jelaskan 2 cara ataupun usaha melaksanakan aspek keadilan dalam masyarakat. Cara nak melaksanakan keadilan dalam masyarakat. Sofia. Ya Ustazah. Pertama, menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya. Okey, menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang kedua, pendekatan pertengahan tu. Mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang. Okey, mengambil pendekatan secara pertengahan dan seimbang. Pendekatan mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara tambah sikit, secara berhikmah. Okey, maksudnya dengan cara bijaksana. Okey. Kemudian satu lagi soalan belakang, jelaskan 4 ciri umat cemerlang. Okey, 4 ciri umat cemerlang, jelaskan. Okey, Amir Haziq. Mana Amir? Seorang lagi tidur. Apa Ustazah catat semua ni yang tidur tak jawab ni. Okey, Yuli, last Yuli, cepat Yuli. Yuli pun sama ke? Yuli tak ada lah saya rasa dalam ni. Dia tak ada? Saya check macam tak ada. Tak apa, tak ada. Okey. Yang keempat tu, macam mana cara jawab? Jelaskan 4 ciri umat yang cemerlang, melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi, membangunkan negara. Okey. Kan? Sebab dia nak jelaskan, dia bagi isi melakukan kebaikan sahaja. So kita tambahlah sikit, melakukan kebaikan dengan cara memakmurkan bumi. Okey. Kemudian yang kedua, mencegah diri daripada melakukan kezaliman. Mencegah diri daripada melakukan kezaliman. Okey, yang ketiga, menggunakan kekayaan tu. Untuk apa? Menggunakan kekayaan di dunia untuk mendapatkan keredaan Allah. Okey, satu lagi, melakukan tugas. Okey, melakukan tugas dan pekerjaan dengan ikhlas. Kena pandai mainkan ayat tu lah. Bagi lengkap. Okey, sebab Ustazah rasa takut ni. Sekarang ni awak subjek apa ya? Sekarang rehat. Rehat. Boleh tak Ustazah tambah sikit je masa? Boleh? Boleh. Untuk salah semua boleh salah. Terangkan 2 hikmah atau kelebihan melaksanakan mengamalkan prinsip wasatiyah terhadap masyarakat. Okey. Macam mana dia tanya? Terangkan 2 hikmah, kelebihan kita melaksanakan prinsip wasatiyah dalam masyarakat. Okey, aman damai kerana ekonomi, kerana Okey, Ustazah. Ubah ayat tu. Sebab kalau awak buat macam tu tadi kerana dapat dibasmi tu dia macam tak kena kan. Kalau supaya pun dia tak kena pula dengan jawapan yang depan tu. Isi. Kerana tiada pembaziran dan penindasan. Gitu. Okey. Itu betul. Okey, jawapan yang kedua. Ekonomi dah. Okey, aman damai. Nak ambil apa?
Masyarakat hidup aman damai dan bersatu padu. Okey, isi huraian dia dengan melaksanakan prinsip-prinsip keadilan dengan sebab keadilan. Ya. Kalau kerana bersikap adil je tak boleh? Masyarakat hidup aman damai kerana bersikap adil. Boleh? Betul. Ustazah kata pandai kena sesuaikan dengan isi tu dan huraian dia tu tak semestinya panjang. Kalau awak tambah 2 perkataan pun tak apa. Macam Aisyah kata tadi kan, kerana bersikap adil kan, contoh kerana bersikap adil ataupun kerana mengamalkan keadilan, cukup. 2 perkataan pun boleh dah. Okey, satu lagi last soalan. Terangkan 2 hikmah mengamalkan prinsip wasatiyah. Hikmah mengamalkan prinsip wasatiyah sahaja. Dia umum. Okey, syiar Islam kerana, pembangunan dapat kerana, tahap pendidikan kerana. Okey, yang ni syiar Islam dapat ditegakkan kerana umatnya berakhlak mulia. Betul. Kerana umatnya berakhlak mulia. Okey, bagus. Yang kedua, pembangunan. Dapat apa? Pembangunan yang menyeluruh dan seimbang kerana kestabilan politik. Okey, kalau ikut dalam buku ni, pembangunan dapat dibina. Okey, kerana kestabilan politik. Macam tu. Pembangunan dapat dibina kerana kestabilan politik. Okey. Kalau yang tahap pendidikan pula, tahap pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan kerana mengikut keperluan negara. Okey, itu macam itulah cara nak jawab soalan terangkan. Kita dah alhamdulillah dah habis tajuk kira ulang kaji jugalah tajuk tingkatan 4 iaitu akhlak ya, 3 tajuk ni. Okey, nanti kita sambung pula lah yang tingkatan 5. Okey, ada soalan? Kita dah lebih masa dah ni. Ada soalan tak? Tak ada. Rasanya tak ada kot. Okey, kalau tak ada nanti kita okey, malam ni ada program Isra Mi'raj tu, jangan lupa ya. Okey, Ustazah. Okey, itu sahaja kita sudahi kelas kita dengan bacaan surah Wal-Asr. Tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Okey, terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zaza. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Zaza.